Dah dekat hasil apa semua. Sekali datang je buat pukul 9 malam, dia buat muka kesian, nangis-nangis. Laki bini tu tak nak balik. Dia kata kalau keluar, dia tak ada rumah nak duduk mana. Doktor ini melontarkan perangai Myanmar yang nak beranak datang ke hospital tempatnya bekerja. Beliau berkongsi video melalui akaun TikTok Faisal Bobby 123. Itu adalah sebahagian perangai warga asing yang boleh melingkupkan ekonomi negara kita. Di sini dikongsi artikel berita harian mengenai rakyat kita yang jadi dalang kemasukan warga asing parti ke dalam negara kita. Puluhan ribu ejen pekerja asing dikesan wujud di negara ini, sekaligus menyukarkan usaha kerajaan untuk membanteras lambakan pekerja asing tanpa dokumen yang kini mencecah hampir 4 juta orang. Difahamkan terdapat beberapa kategori ejen tidak sah yang wujud di negara ini, termasuk ejen yang menubuhkan syarikat tetapi tidak berdaftar dengan Jabatan Tenaga Kerja JTK, individu yang berkahwin dengan rakyat Malaysia dan menjadi ejen serta pekerja asing di negara yang merekrut warga negara mereka sendiri. Lebih mengecewakan, kehadiran ejen dari negara pembekal terbabit yang masuk ke negara ini sebagai ejen tempatan untuk berhubung secara langsung dengan majikan di negara ini. Kewujudan ejen seperti ini dan majikan yang tidak bertanggungjawab menyebabkan lambakan pekerja asing tanpa dokumen begitu ramai. Sama ada mereka baru masuk ke Malaysia atau sudah berada di negara ini tetapi melarikan diri daripada majikan. Lebih membimbangkan, rakyat tempatan sendiri turut dikesan menjadi dalang bukan sahaja bekerjasama untuk membawa masuk pekerja asing terbabit, malah turut menghasut mereka melarikan diri. Presiden Pertubuhan Kebangsaan Agensi Pekerjaan Swasta Malaysia, PIKAP, Fiona Low berkata, negara ketika ini sedang bergelut dengan lambakan pekerja asing tanpa izin parti yang terlalu ramai sehingga data sebenar kewujudan mereka masih belum ada. Katanya perkara diburukan lagi dengan kemunculan ejen yang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan yang dikesan bertanggungjawab mewujudkan pekerja asing tanpa dokumen di negara ini. Dia berkata situasi kini sangat merisaukan kerana mungkin jumlah sebenar pekerja asing tanpa dokumen sudah mencecah 4 kali ganda daripada jumlah berdaftar. Berdasarkan jumlah ini, tidak mustahil ejen yang tidak mempunyai lesen ini atau mereka yang bertindak secara individu itu juga ramai atau mencecah ribuan orang. Syarikat mereka ini bukan saja tidak berdaftar dengan JTK tetapi ada yang berkahwin dengan rakyat kita dan menjadi ejen mahu membawa keluarga atau rakan ke sini. Ramai juga melakukan perbuatan ini secara individu. Mereka ini terlalu ramai dan ada di antara mereka mengambil kesempatan menghasut pekerja yang masuk secara sah untuk melarikan diri dan bekerja di tempat lain. Kemarin BH melaporkan ratusan warga asing yang mendakwa ditipu ejen pekerjaan berjalan beramai-ramai di satu kawasan daerah ini sehingga menimbulkan kegusaran awam. Sudah pun ditahan polis. Video ratusan pekerja asing terbabit yang berjalan beramai-ramai itu tular di media sosial sejak malam kemarin sehingga menyebabkan kebimbangan masyarakat. Dan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Hussein Zamora, mengesahkan kejadian berlaku pada Rabu lalu. Mengulas lanjut, Fiona berkata kewujudan pekerja asing tanpa dokumen ini berlaku disebabkan ada permintaan daripada majikan. Ia tidak terjadi jika hanya ada satu pihak sahaja yang menawarkan perkhidmatan. Sebaliknya berlaku proses jual dan beli di antara ejen serta majikan. Jika semua majikan tidak berani mengambil pekerja tanpa dokumen ini, maka pekerja pun tidak berani lari atau masuk ke Malaysia. Dari segi harga, pekerja atau pembantu ini memang diakui lebih rendah tetapi terlalu banyak kes majikan tertipu oleh mereka yang mendakwa sebagai ejen. Walaupun harga rendah, namun risiko ditanggung mereka juga tinggi berbanding menggunakan pekerja yang sah, katanya. Mengulas sekumpulan 171 warga asing Bangladesh yang berjalan kaki beramai-ramai selepas mendakwa ditipu ejen pekerjaan, Fiona berkata perkara itu masih dalam siasatan pihak berkuasa tetapi ia mungkin berlaku disebabkan isu didakwa. Perkara yang patut kita teliti sama ada mereka ini masuk secara terus antara pembekal dan majikan melalui ejen yang mendakwa juru runding atau berlaku kesan permainan pihak tertentu, katanya. Hai guys, saya nak cerita sikit pasal perangai Myanmar yang datang nak bersalin ni. Nak hilangkan stres sekejap ya. Selalunya Myanmar ni, dia kalau dekat Lembah Kelang ni, saya tak tahu lah hospital lain, tapi kalau hospital yang saya pernah bekerja ni, dia akan datang 2 tempat. Hospital Ampang dan Hospital Kajang. Memang ramai. Agaknya dalam WhatsApp group komuniti mereka ni, mungkin kalau nak bersalin datanglah 2 tempat ni. Jadi, Myanmar daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, tiba-tiba muncul dekat muka pintu hospital kau, datang nak beranak. Foreigner ni kena bayar deposit 3,000. Okey, ada pasport ke, tak ada pasport ke, kena bayar deposit 3,000 sebelum dibenarkan masuk lah. Jadi kalau dia ada deposit, okey, tak ada masalah. Kalau dia tak ada deposit, ini yang menjadi masalah.
Okey, ni yang menjadi masalah. Beberapa hospital lain dia strict, tak ada duit tak boleh masuk, tak ada duit tak boleh masuk. Jadi dua hospital ni, Ampang dengan Kajang ni, kita ada toleransi jugalah. Kalau kepala baby dekat situ, perut dah mengeras apa semua, takkanlah kita nak suruh dia beranak tepi jalan kan. Jadi kita accept lah juga. Okey, kita accept juga. Jadi agaknya bila sebab kemudahan yang kami bagi ni, menyebabkan hospital-hospital menyamar-nyamar daripada negeri lain tiba muncul dekat muka depan hospital kau sebab nak beranak. Satu. Okey. Jadi pesakit menyamar yang datang ni dia pakai kain batik. Jumpa camping lah. Cakap pun bahasa isyarat. Sebab dia agaknya macam baru turun kapal. Duduk 8 tahun kat Malaysia tapi tak boleh cakap bahasa Melayu. Ha. Kau sakit hati lah macam ayam cakap dengan itik. Okey. Lepas tu sebab dia dah sakit sangat, dah ada contraction apa semua, kita nak kasih bersalin. Lepas tu saya kata, tak apalah kita tanda tangan lah dulu. Dia masuk nanti dia settle dengan unit hasil. Misi ambil borang yang saya nak tanda tangan tu dia tarik. Doktor jangan nak sign. Dia ada kedai runcit dekat belakang hospital. Myanmar ni, dia ada komuniti belakang hospital ni. Okay? Lepas tu belakang hospital tu siap ada kedai runcit lagi menjaga makanan apa semua. Lepas tu datang compang-camping dengan kain batik dia apa semua tu tiba datang nak beranak mengharapkan masuk percuma ke hospital kerajaan. Saya tahu je benda tu saya dah panas. Okay, you bayar deposit baru boleh masuk. Saya tak sign lah. Mesti dah warning saya. Selepas 2-3 jam tu datang dia suami dia dengan bawa duit RM3,000 deposit. Okay. Ada je duit. Tapi dia orang ni kalau boleh nak datang hospital kerajaan nak masuk percuma. Dia buatlah muka kesian dia, pakai camping dia dengan tak faham bahasa Melayu. Konon baru turun kapal tu. Itu satu hal. Okey. Kalau yang betul-betul dia desak tak ada duit tu, lagilah. Lepas tu ada pesakit saya ni dah 14 jam dekat Dewan Bersalin. Selalunya hospital kerajaan ni kalau anak pertama macam tu kita boleh bagi maksimum 12 jam kat Dewan Bersalin. Kalau tak keluar juga itu kena operate lah. Ini dah sampai 14 jam. Si isteri dengan si suami ni bermati-matian tak nak tanda tangan untuk operation. Katanya tak ada duit. Okey. Katanya tak ada duit. Biarlah baby duduk dalam perut tu jangan keluar-keluar. Engkau sampai bila baby tu sampai 3 bulan kat dalam perut. 3 tahun kat dalam perut. Isi tu tak keluar-keluar. Geram pula aku. Dah lah pukul 5 pagi. 5 pagi ni kalau duduk di bawah salah mata kau dah tak boleh nak buka tau. Bila mata kau dah tak boleh nak buka, kau pula melayan pesakit-pesakit yang perangai macam ni. Aduh. Boleh hilang kesabaran. Sampai pukul 7 dia tak nak operate. Sekali pukul 7 tu baby tu lemas. Dan baby lemas tak nak kena operate juga. Tak nak juga. Bila tak nak juga kita panggil lah Myanmar lain yang duduk katil lain kat apa semua. So bagi tahu kat laki bini ni yang baby ni lemas. Tidak baby ni mati kat situ. Pumpang. Baru dia nak tanda tangan untuk operate. Bila dah tanda tangan dekat operate guys. Hari kedua operation kita nak bagi balik. Bermati-matian tak nak balik. Seorang dah bersalin. Tak sabar tau nak balik rumah. Nak pantas ke rumah. Nak main dengan anak apa semua. Nyaman ni tak nak balik. Tak nak balik. Suami ni daripada pagi sampai ke malam. Mundar mandi. Rupanya dia tak ada duit. Nak bayar dekat unit hasil. Okay. Kalau kita tahan lagi beberapa malam. Satu malam dia kena bayar lagi mahal. Lagi lama duduk dekat dalam awak tu. Lagi mahal lah dia kena bayar. Jadi kalau boleh kita nak kasih dia keluar dan pesakit kita punya katil diperlukan untuk orang lain yang nak masuk. Dah lah sekarang musim beranak. Okey. Mundar-mandi. Saya tegas macam tu. Tak sampai 2-3 jam. Dia tengok suami datang bawa 800. Bawa 800 dia bayarlah dekat hasil apa semua. Sekali datang je buat pukul 9 malam. Dia buat muka kesiam nangis-nangis. Laki bini tu tak nak balik. Dia kata kalau keluar dia tak ada rumah nak duduk mana. Dia datang dari Kelantan guys. Dengan duduk menumpang rumah kawan dia. Waktu dia nak masuk ke hospital tu dia bergaduh dengan kawan ke depan PAC tu. Kawan dia cakap apa? Ini suami ini jahat. Tak boleh balik rumah saya. Pandai-pandai dia lah. Kau dah jahat. Kau buat orang yang tolong kau macam tu. Memang orang tu tak nak tolong. Masalahnya kau kena keluar. Dan satu hal pula kita nak letak patient ni dekat mana? Buat bodoh je. Kalau 10 orang macam ni, memang aku dapat darah tinggi lah guys. Daripada pukul 10 malam tu sampai pukul 2-3 pagi tak nak balik apa semua. Lama-lama mesti aku telefon polis je. So polis bawa keluar. Kalau dah ada isu dah apa semua, so polis hantar ke immigration tu. So balik naik kapal ke letak dia lah dekat sana. Itulah penyakit Myanmar ni. Okay? Penyakit Myanmar ni. Dah tak ada pasport, parti, tak ada apa benda, segala bendanya tak ada. Lepas tu kalau katakan dah mengandung 9 bulan pada masa tu kumpul lah duit sikit-sikit. Tak ada 1 sen pun tak ada nak kumpul duit.
Okey, tak ada tusi pun tak ada. Dia harap masuk percuma. Dah masuk percuma, kau bergaduh pula kawan kau yang tolong kau. Lepas tu tak nak tanda tangan operation. Dah tanda tangan operation, baby dah keluar, mak dah selamat apa semua, keluarlah balik. Tak nak balik pula. Kau nak ingat aku nak simpan kau kat dalam rumah aku pula. Kalau 10 orang ada macam tu, aku nak jadi apa? Rumah kebajikan. Aduh, aku balik pagi tadi aku urut dada sebab aku stres dengan menyamar ni. Ini adalah penyakit sosial yang kita hadapi sekarang, lambakan parti yang dekat Malaysia ni. Kalau kita biar dia duduk dalam, tak, kita tak kasi dia masuk, kan beranak tepi jalan. Masuk dalam ward pula dia tak nak keluar pula. Kalau kita biar duduk dalam ward kan kos dia lagi tinggi. Lagi dia tak ada duit nak bayar. Lama-lama subsidi habis ke dia orang je lah. Bila pesakit tu saya cek kat dalam tu dia ada hutang 9,000. Anak sebelum tu tak habis bayar lagi. 9,000 tu tak masuk lah yang hutangnya ni. Dia nak bayar apa? Memang takkan bayar lah. Lama-lama duit tu setakat rekod dekat hospital kerajaan je. Ha, mana KKM tak ada duit sebab menampung orang macam ni. Tak tahu nak cakap apa lagi sebab geram. Terima kasih kerana mendengar.